Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya Rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fahma amin ya Rabbal alamin. Dengar clear Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah perancangan 2-3 kali duk rancang untuk buat live. Jadi hari ni baru tergerak hati. Insya-Allah seperti yang kita maklum sebelum ni, kita akan sama-samalah mengambil barakah di samping memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kita sama-samalah ambil berat dan tahu tentang kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW, serta kita dengarkan kisah-kisah yang berkaitan dengan awliyaillah, tentang mereka yang telah melalui dan merasai kenikmatan berselawat ke atas Nabi SAW. InsyaAllah pada petang ni saya akan ambil kisah ataupun baca daripada kitab kitab Ad-Durrun Nafis. Siapa yang ada kitab tu boleh ambil kitab. Nama kitab Ad-Durrun Nafis, permata yang indah. Jangan baca Darun Nafis. Kalau Darun jadi laban, makna laban, susu. Durrun Nafis. Dan kita tebuklah di akhir naskah, di akhir risalah, di akhir kitab ni, pada muka 38. Pada muka 38, di tengah lebih kurang 10-12 baris tu daripada atas, pada kata dalam kurungan tu faidatun. Cuaca panas hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faidatun. Ini satu faedah pada menyatakan setengah daripada kelebihan selawat atas Nabi SAW. InsyaAllah petang ni kita baca laju-laju lah. Kita baca laju-laju saja, tak ada kita nak ibarat tu nak main panjang-panjang tu tak lah. Sekadar nak ambil istifadah. Untuk yang baru tengok live, kita baca kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis pada muka 38. Kitab Durrun Nafis pada muka 38. Di tengah faidatun. Bermula makna selawat daripada Allah Ta'ala atas Nabi-Nya. Makna kata selawat daripada Allah ke atas Nabi dalam ayat yang kita duk dengar lah setiap, khususnya bagi lelaki setiap hari Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi bila sebut kata apa tu selawat ke atas Nabi daripada Allah, makna dia itu adalah apa? Rahmatnya. Yang kata selawat Allah ke atas Nabi ialah rahmat Allah. Maka rahmat dia ada makna am, dia ada makna khas. Yang kita duk sebut dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim tu mushtaq daripada kata rahmah lah. Dia panggil riqul qalbi asal tu, tapi kena takwil lah. Baik. Jadi itu makna rahmat daripada Allah
yang disertakan dengan membesarkan, yang disertakan dengan membesarkan, yakni membesarkan akan Nabi SAW. Tu maksud kata selawat daripada Allah. Kata hak Arab tu dia kata ar-rahmatu al-maqrunatu bita'zim, dia panggil. Rahmat yang disertakan dengan membesarkan ataupun memuliakan. Dan atas yang lainnya, yakni dan atas yang lainnya lain daripada Nabi SAW, dia panggil apa? Mutlaq rahmat, yakni semata-mata rahmat, yakni semata-mata kasihan. Kita selalu hak Melayu kata kasihan lah, kasihan belah, yakni tidak disertakan dengan tahiyyah. Tu hak kelebihan yang diberikan apa ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya, makna selawat daripada yang lain daripada Allah Taala, yakni termasuk jin, malaikat dan juga manusia. Apa maksud? Iaitulah semata-mata doa. Doa, yakni setiap kali kita bersolawat, kita minta supaya Allah turunkan rahmat. Ada satu kaul, satu pendapat ulama satu pendapat ulama yang kata kalau selawat tu daripada malaikat dengan makna minta ampun daripada Allah. Kalau selawat tu daripada jin dan manusia dengan maksud semata-mata doa. Semata-mata doa. Ketahui olehmu ayuhatullah, wahai sekalian penuntut, ataupun kalau bila kita tasawuf ni dia itlaq mu di situ tu ayuhal murid lah, orang yang berkehendak kepada Allah. Ketahui olehmu hai manusia ataupun mereka yang nak berjalan pada jalan Allah, bahwasanya selawat atas Nabi SAW itu setengah, yakni sebahagian daripada sebesar-besar barang amal yang mendampingkan diri hamba kepada Tuhannya. Yakni kata tuan kita ni, selawat antara sebesar-besar pekerjaan amalan yang jadi sebab nak mendekatkan diri kita bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Itu yang kata selawat. Dia panggil qurbil ma'nawi, dia panggil qurbil ma'nawi. Qurbil ma'nawi ni dekat hati lah maksudnya. Jadi manusia kalau nak mendekatkan hati kepada Allah Ta'ala, kena memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Dan inilah amalan salafus soleh, amalan orang dulu-dulu sampailah ke hari ini. Mereka yang hebat, mereka yang mulia di sisi Allah Ta'ala, memang mereka ni, mulut mereka ni sentiasa lah dia pergi melazimi selawat ke atas Nabi SAW. Sehingga ada yang menjadikan kewajipan khusus kepada mereka untuk bersalawat ke atas Nabi. Walaupun hukum asalnya tu sunat, kalau semata-mata selawat di luar solat, kecuali dalam solat. Tetapi orang yang nak menghampirkan diri kepada Allah, memang mereka melazimi dengan selawat. Baik, kemudian dan daripada seelok-elok, dan daripada ni atas pada kata sebesar-besar, yakni setengah daripada seelok-elok dan terlebih patut barang yang dihaluankan kepada hadratnya Nabi SAW. Maksud yang dihaluankan di sini, yang didahulukanlah, yang kita seolahnya kalau kita jumpa orang, kita pergi ziarah seseorang, benda hak pertama antara yang kita bagi ialah hadiah lah. Jadi antara kita dengan Rasulullah SAW, kita jadikan selawat ni seolah-olahnya benda hak pertama sekali kita dahulukan daripada yang lain. Pendek katanya, asalnya nak sebut kata supaya banyakkan berselawat lah, kerana kelebihan dia. Sebab apa tu? Yang kata selawat tu benda hak pertama yang kita kena dahulukan, kerana syukur baginya, yakni terima kasih baginya Nabi. Kerana syukur baginya Nabi, yakni kerana terima kasih bagi Nabi SAW. Terima kasih kerana apa? Atas hidayahnya, yakni kerana hidayahnya. Dia panggil atas di situ ala, dia panggil ala ta'liliyah, dia panggil dengan maksud kerana. Kita kena banyak selawat sebagai tanda kita ni terima kasih kerana daripada pertunjukan Nabi SAW bagi kita. Sabit daripada Nabi yang kita boleh kenal Tuhan ni, sabit daripada Nabi SAW yang kita boleh kenal Allah, boleh kenal sifat-sifat dia, boleh kenal yang mana hak, yang mana batil,
yang mana cahaya, yang mana gelap, sabit daripada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dia, dengan Nabi itulah tertolak sekalian yang mudarat. Tengok, dengan sebab keberkatan Nabi SAW lah tertolak segala mudarat. Dan juga tertarik sekalian manfaat. Hatta orang kafir sekalipun. Dapat tumpang manfaat. Lagu mana kata orang kafir dapat tumpang manfaat? Iaitu mereka ditangguhkan azab oleh Allah Ta'ala. Tu kalau kita tengok zaman hari ni, apa orang kafir tak buat kepada umat Islam? Macam-macam mereka buat ke orang Islam. Bukan kata semata-mata hina di mulut saja, bahkan mereka celah, maki, hamun, mereka bunuh dengan rogol orang Islam. Macam-macam lah. Tapi kehidupan mereka tengok lagu mana. Bahkan ramai yang terlebih senang daripada orang Islam lagi. Mai hak orang Islam yang jadi tak kukuh iman dia duk berasa kata jalanan mereka betul. Sabit mereka tak ada musibah bala siapa kita, ikut mereka lah betul ikut. Padahal dia lupa. Dalam hadis Nabi SAW sebut ad-dunya darul bala. Dunia negeri kena bala. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat tu merupakan negeri balasan. Dibalas, diterima segala balasan amal yang dibuat. Tapi kerana barakah keberkatan Nabi SAW, umat akhir zaman ni tak macam umat sebelum-sebelum ni. Kalau zaman sebelum ni, hatta sampai zaman Nabi Musa ni, diangkat bukit. Kamu tak mau sujud kepada Allah ni, main bukit letak atas kepala. Tunduk sujud dalam keadaan apa kita kata letak sebelah muka. Sebelah muka ya sujud di atas muka bumi. Sebab apa? Hak sebelah lagi duk tengok gunung di atas muka dia. Takut Allah empah dari atas muka. Tu kata zaman dulu, sakan zaman dulu. Main zaman kita mudah. Kerana barakah Nabi, orang kafir pun tumpang sekali keberkatan, iaitu mereka ditangguhkan azab mereka. Mudah-mudahan mereka bertaubat dan juga kembali kepada fitrah Islam. Baik. Dari kerana itulah firman Allah Ta'ala tu, daripada dunia akhirat. Boleh tertarik segala manfaat daripada dunia dan akhirat. Dan dari kerana itulah, daripada kerana yang tersebut itulah, dengan Nabi tertolak segala mudarat dan apa tertarik manfaat tu, semua tu firman Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala pada kitabnya, yakni pada Quran yang mulia. Apa Allah kata? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya selawat mereka itu, Allah dan segala malaikat, yakni sentiasa selawat mereka itu atas Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei segala mereka yang beriman, mereka itu, wahai segala orang yang beriman, selawat oleh kamu, selawatlah kamu atasnya, atas Nabi, dan salamkan, yakni akan sebagai salam. Sebab tu makruh, kerana mustaq daripada istinbat daripada ayat Quran ni, daripada surah Al-Ahzab ayat 56 ni, sallu alaihi wa sallimu. Sallu alaihi, selawat kamu dan ucap salamlah kamu. Maka ulama kata apa? Makruh kita menunggalkan selawat dengan ketiadaan salam, kecuali tempat-tempat yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita tunggalkan selawat. Misalnya sembahyanglah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kalau selawat semata-mata selawat yang sunat, maka sunat kita menyertakan salawat dan salam. Maka makruh kita semata-mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, makruh. Jadi lagu mana? Sekarang kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tu maknanya pendek kata selawat dan salam sunat kita sertakan, dan makruh kalau semata-mata kita menunggalkan selawat sahaja. Jadi hak untuk yang baru tengok, kita buka kitab daripada kitab Ad-Durran Nafis, kitab Durran Nafis pada muka 38. Saya lupa nak tulis tadi ni. Baik, kemudian dan bersabda Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Ini hadis ni riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad, dan ulama hadis lain ada turut meriwayatkan.
Artinya barang siapa menselawatkan, barang siapa menselawatkan ia barang siapa atasku, yakni atas Nabi lah. Tu alayya tu ada dhamir mutakallim tu. Siapa-siapa selawat atas aku satu kali, nescaya menselawatlah, yakni beri rahmat. Kalau kita takwil balik ke mana? Siapa-siapa menselawatkan, yakni doa minta turun rahmat dan kemuliaan kebesaran ke atas Nabi. Tadi dah sebut dah. Selawat dengan maksud doa rahmat. Ar-rahmatu al-maqrunatu bi-ta'zim. Minta rahmat yang disertakan dengan memuliakan, membesarkan Nabi SAW. Jadi siapa-siapa yang selawat, doa minta rahmat dan membesarkan aku ni, nescaya menselawat oleh Allah Ta'ala. Allah menselawatlah, yakni beri rahmatlah oleh Allah atasnya, atas barang siapa 10 kali. Tengok Allah balas dengan 10 kali. Sebab tu sabit juga daripada hadis Nabi SAW, man jaa bil hasanati falahu 10. Siapa-siapa yang mendatang ia dengan satu kebaikan, maka bagi dia tu 10 kebaikan, yakni 10 balasan. Ni janji ada falahu asyratu amsalha. Allah Akbar bagi dia tu 10 kebajikan. Dia panggil gandaan pahala lah. Ni janji daripada Allah sendiri tentang apa balasan kepada mereka yang melakukan kebajikan, khususnya bersalawat ke atas Nabi SAW. Kemudian yakni memberi rahmatkan dia. Tu dia tafsir makna menselawat oleh Allah. Dia tafsir makna pada kata menselawat oleh Allah, yakni Allah beri rahmat akan dia, akan barang siapa. Allah beri rahmat kepada siapa-siapa yang selawat kepada Nabi SAW. Dan bersabda ia SAW, barang siapa menyuka akan dia oleh bahawa berjumpa ia barang siapa akan Allah. Siapa-siapa yang suka dia nak bertemu dengan Allah padahal daripadanya redha. Apa maksud padahal daripadanya redha? Yakni dia bertemu dengan Allah hal keadaan tu Allah redha daripadanya. Siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tu redha kepada dia. Ini ayat kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Tu dalam Quran disebut tu. Mereka redakan Allah dan Allah reda kepada mereka. Jadi siapa nak Allah reda pada dia ketika bertemu dengan Allah, maka hendaklah membanyak ia barang siapa daripada selawat atas aku. Jadi siapa yang nak Allah reda ketika bertemu, Allah cinta, kasih, belah, Allah sayang kepada dia di akhirat, banyak-banyaklah selawat. Banyak-banyaklah selawat. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jawab, yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, kan orang Kristian masa di Madinah tu, dia kata kami bukan tak mau ikut kamu hai Muhammad, kami nak ikut Allah tapi kami tak mau ikut kamu. Allah tak apa, kami boleh percaya, tapi masalah nak ikut kamu hai Muhammad, kami tak boleh ikut. Tu orang kafir kata ke Nabi SAW. Lalu Allah waktu turun wahyu ajak ke Nabi balas ke depa lagu ni. Katalah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika adalah kamu tu yang cintakan Allah, fattabi'uni, ikut akulah. Yakni ikut akulah Muhammad ni. Aku rasul dia, aku utusan dia, aku Allah hantar, ikut aku. Jawab dia, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicinta oleh Allah Ta'ala. Tapi orang kafir dia tak suka, dia tak mau juga. Kerana tu dia panggil lazim malzum. Lazim daripada cintakan Allah, lazim daripada cintakan Rasulullah, lazim oleh cintakan Allah. Bila ada di hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna kita mencintai Allah. Lazim daripada ingkar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lazimlah oleh mengingkari Allah. Maka kerana dua tu tak boleh farak, dia panggil tak boleh pecah. Dia panggil dalam masalah lazim malzum. Salah satu tak ada, dua-dua tertolak. Salah satu tak ada, dua-dua tertolak. Habis itu, dan sabda lagi, ya sallallahu alaihi wasallam, banyak oleh kamu daripada selawat atas aku, maka bahawasa menghurai, maka bahawasa, yakni maka di situ fa ta'liliyah juga tu, dengan maksud kerana banyak oleh kamu, yakni banyak oleh kamu,
Ni umur dia umum ni. Tak kira banyak ke mana banyak. Nak tak 1,000, 20,000, 50,000. Ikut suka. Tak ada masalah apa. Ada orang dia kata bid'ah. Lagu Nabi bid'ah. Pandai-pandai. Buat sehari 10,000 selawat. Nabi tak ajak. Tak kena lagu tu. Salah lagu tu. Pahaman lagu tu salah. Kerana ada sabit riwayat. Membanyak oleh kamu. Jadi nak buat ke mana? Selawat berapa ribu terpulang. Cuma orang nak letak angka hak tu. Tujuan dia nak apa tu? Dia panggil nak bagi jadi ada matlamat, bagi jadi ada disiplin dalam diri. Bila duk fikir-fikir hari ni janji kata 100 kali sehari selawat, tiba-tiba hari ni baru 80, haligan cepat bagi cukup. Dia nak bagi orang apa mimba bitarghib, dia panggil nak menggalakkan kita beramal. Maka masyayikh ataupun guru-guru khususnya dalam guru tarikat, dia akan letakkan satu angka khusus kepada murid dia. Tujuan dia untuk disiplinkan dalam beramal. Kalau kita tak ada disiplin, jadi payahlah. Bagi biasa. Bila benda tu dah sebati dengan diri, maka insya-Allah lepas ni dia tak tinggal dah lah. Jadi biasa di mulut selawat. Lepas tu nak bubuh berapa ribu pun bubuh lah. Jadi tak ada masalah apa. Jadi membanyak oleh kamu daripada selawat atasku. Maka yakni kerana bahawasanya menghurai ia selawat atas aku tu, menghurai akan segala simpulan. Tengok. Dan menghilang ia selawat ke atas aku akan segala duka cita. Ni kalau kita perasan, kita ada buat amal ke mana buat amal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Tu kita duduk baca dah tu. Minta barakah dengan selawat dan salam ke atas Nabi SAW supaya dihuraikan segala ungkot-ungkot tu. Dia panggil jamak daripada kata aqdun. Maksudnya ikatan, simpulan. Tu faedah dia. Jadi tengok ada dah riwayat kata mana siapa-siapa yang banyakkan selawat ke atas Nabi SAW, maka akan dibuka, menghurai ni membuka lah. Membuka segala simpulan, segala yang terbelit tu, masalah yang terbelit Allah akan buka. Dan menghilang ia selawat ke atas aku, menghilang akan segala duka cita. Kita dalam keadaan sedih ke, dalam keadaan susah hati, apa saja keadaan kita ni, dalam duka cita, insya-Allah banyak-banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah perkara ada yang kita harapkan tak dapat ke apa ke, insya-Allah selawat. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada kita dengan menghilangkan duka cita bagi perkara-perkara dunia khususnya. Habis itu bersabda, ia barang siapa selawat ia atasku 100 kali, nescaya ditunaikan baginya 100 hajat. Allah. Tengok. Ni kelebihan Tuhan bagi. Siapa yang selawat ke atas Nabi 100 kali, nescaya Allah tunaikan kepada dia 100 hajat. 30 daripadanya 30 daripadanya daripada hajat tu. 30 daripadanya daripada 100 hajat tu di dalam dunia. Tengok Allah tunaikan hajat 30 daripada dunia, dan yang tinggal daripada 100 hajat maksudnya 70 lah. 70 lagi dalam akhirat. Tengok Allah banyak kelebihan. Tapi biasalah dia benda lagu ni dia nak biasakan diri untuk bersalawat ke atas Nabi SAW. Ni bukan satu benda mudah. Dia mudah nak selawat, tapi dia nak jadikan selawat tu sebati dalam diri kita tu yang payah. Jadi kerana itulah Allah bagi pula satu lagi pahala, dia panggil pahala mujahadah. Pahala kita ni bersungguh-sungguh. Begitu juga masalah ikhlas. Atau buat amal terkadang tu ada lagi yang kerana yang lain, sebab yang lain. Sedangkan janjian pahala tu buat amal ikhlas anak Allah bagi pahala. Tapi tak kerana dia bersungguh-sungguh nak buat amal, lalu dia mujahadah, maka diri bersungguh-sungguh nak usaha ikhlas, nak usaha buat amal tu, Allah bagi dah pahala. Insya-Allah lah kita buat amal, bagi biasakan diri. Dan dihikayatkan. Ni masuk cerita wali-wali Allah dulu ni. Dan dihikayatkan, yakni diceritakan, telah berkata setengah daripada ahli tasawuf. Ada ulama tasawuf cerita kata gimana. Ni cerita dulu-dulu. Adalah bagi aku tu jarin, yakni seorang jiran,
Ada bagi aku tu seorang jiran, dia kata, yang melampaui atas dirinya. Melampau atas ni yang maksud terlajak pada kejahatan lah. Dia panggil lajak buat jahat. Tu dia panggil melampau atas. Melampaui atas dirinya. Ada seorang jiran aku ni, dia ni buat jahat. Dia suka buat jahat. Melampau atas diri tu dengan maksiat. Maksiat kita panggil derhaka. Hak Melayu kita panggil derhaka kepada Allah tu maksiat. Asa ya'si. Tiada mengetahui ia. Tengok, dia punya banyak buat maksiat sampai lagu mana? Tak mengetahui ia akan hari yang ia jiran aku tu padanya, pada hari tu, daripada kemarinya. Punya banyak buat maksiat sampai tak tahu hari. Tengok sakan tak sakan. Seolah kata mabuk punya mabuk sampai sakan sampai lupa hari tu. Hari ni hari apa? Terlupa tu hari. Punya sakan sungguh buat maksiat. Allah. Lepas tu sebab apa tu? Daripada bersangatannya mabuk pada mabuk. Dia kuat mabuk sampai lupa hari. Lepas tu, dan adalah aku, yakni ahli tasawuf hak cerita ni lah, adalah aku mengajarkan dan menasihatkan dia, kan jiran tu. Aku nasihat, aku pesan ke dia. Dia panggil ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Tak kira siapa pun berhajat kepada nasihat. Berhajat kepada bimbingan. Hatta Nabi SAW sendiri pun dibimbing oleh Allah Ta'ala melalui Jibril dia khususnya. Apatah lagi kita bukan Nabi, lagilah berhajat pada nasihat. Jadi dia pun nasihat lah kepada jiran dia. Maka tiada terima ia jiran aku tu. Tak terima nasihat, tak ada lantar habis. Tak payah menyebut. Orang lah kata kubur asing-asing. Dia kata kubur asing-asing. Aku tak ajar periuk asyik hang. Tengok. Allah. Dan aku serahkan dia aku suruhkan dia dengan taubat. Lepas tu aku suruh dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tiada ia taubat. Yang ni tiada ia jiran aku tu taubat. Dia tak mau taubat. Ni insya-Allah lah nanti kita akan bahas pula berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun taubat. Dia ada rukun dia ada syarat bagi taubat. Bila syarat dan rukun tidak dipenuhi, maka tidaklah dipanggilkan nama taubat. Cuma di sini kita ringkas mudah ceritanya. Kata dia tak maulah bertaubat. Maka tak kala mati ia jiran aku yang mabuk tu, aku lihatkan dia di dalam tidurku. Aku nampak dalam mimpi aku ni. Padahal ia jiran aku ni duduk mana? Setinggi-tinggi tempat. Tengok. Masa atas dunia banyak buat maksiat. Tiba-tiba lepas mati dia mimpi bertemu dengan jiran hak banyak maksiat tu. Lalu dia tengok dalam mimpi dia hak jiran banyak maksiat tu, dia tengok, lagu mana ni duduk tempat mulia ni? Tengok di tempat tinggi, tempat mulia lah. Maksud kata tempat tinggi ni tempat mulia lah. Tu dia pun pelik lagi. Dan atasnya, atas jiran aku ni, pakaian yang hijau. Allah. Tengok, hijau ni ada di mana-mana saja. Hijau ni ada di mana-mana saja. InsyaAllah. Tengok. Dia kalau kek dengan hijau tenang. Kalau kek dengan hijau tenang. Sampai kita teringat ada petua kata ke mana orang yang masalah rabun ataupun masalah rabun mata lah. Mangkit pagi tengok pokok-pokok hijau, tengok daun-daun hijau. Tengok daun-daun hijau, insya-Allah. Dia akan kurangkan masalah silau dan juga rabun. Tengok. Di sini dia mimpi tengok pakai pakaian hijau. Kerana pakaian hijau ni dia panggil pakaian ahli syurga khususnya. Daripada pakaian syurga. Iaitu apa maksud kata pakaian hijau? Iaitulah pakaian kemuliaan. Ni pakaian hijau dia panggil pakaian kemuliaan dan pakaian kebesaran. Tu dia kata. Maka kata aku baginya. Jadi ahli sufi ini dia kata dalam mimpi dia itulah. Dia kata dalam mimpi dia, dengan sebab apa engkau dapat akan ini martabat, ini pangkat, ini kelebihan yang tinggi ni? Apa sebab yang kamu boleh dapat pangkat tinggi lagu ni? Dia pelik dengan atas dunia banyak maksiat, mati-mati tiba-tiba boleh hebat lagu ni. Sakan. Jadi kata jiran dia tu,
hadirku pada satu ketika dulu ni aku hadir akan majlis berzikir, aku hadir majlis ilmu lah. Sebab tu dia panggil majlis ilmu ni majlis yang menghidupkan hati-hati yang mati. Tengok dia hadir majlis ilmu, maka aku dengarkan orang alim yang di situ. Aku dengar orang alim yang ada kat situ tu berkata, ia orang alim. Orang alim tu kata apa? Barang siapa selawat ia atas Nabi SAW, siapa-siapa yang suka selawat atas Nabi dan mengangkatkan suaranya, yakni orang yang kuatkan suara ketika mana berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi dia kata aku pergi majlis satu ketika masa hidup aku dulu ni, aku pergi singgah satu majlis ilmu, kemudian syekh yang duk mengajar dalam tu dia kata siapa-siapa yang selawat ke atas Nabi lalu dia mengangkatkan suaranya, yakni dia kuatkan suara dia pada selawat tu, jawab dia, nescaya wajiblah baginya syurga. Apa ni wajib? Apa ni? Dia panggil wajib li'aridin, dia panggil wajib aridi. Bukan wajib akli tak. Yakni wajib iktibar pada janji. Tu kata wajib baginya syurga. Lepas tu kemudian mengangkat ia alim tu, orang alim tu mengangkat ia orang alim tu akan suaranya, guru yang dalam majlis tu. Dia pun tinggikan suara dia pada selawat, dengan selawat atas Nabi SAW, dan mengangkatkanku dan mengangkat aku, dan turut mengangkat aku. Aku pun ikut sekali selawat kepada Nabi dengan suara yang kuat. Kuatlah ni sebuah kurang-kurang dengar pada telinga, nak panggil bercakap tak bercakap, nak panggil zikir tak zikir, ni sekurang-kurang berlaku gerakkan bibir dan juga telinga kita dengar suara. Sebab tu tak sah sembahyang duk syak-syak tu sengap tak dengar apa tu tak boleh. Tu kata baru panggil baca. Bukan semata menjeri Allah. Tak. Maknanya kuatkan sikit suara bagi dengar, kurang-kurang kita boleh dengar tak apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu dia pun ikutlah syekh tu, guru tu, angkat suara juga, kuat suara juga pada berselawat. Lepas tu dan mengangkat kaum itu suara sekaliannya. Orang dalam majlis tu semua pakat meninggikan suara pada berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian maka diampunkan bagi kami. Tu dia nak jadi wasitah, dia nak jadi asbab kepada dia bertaubat lah tu. Nak jadi sebab kepada dia bertaubat. Kebetulan duk majlis ilmu lalu berselawat kepada Nabi SAW. Lepas tu semua hak dalam majlis tu semua pakat meninggal suara berselawat, maka Allah ampunkan bagi kami sekalian pada hari itu. Allah ampun kami semua yang hadir pada hari itu. Dan adalah bahagianku daripada ampuni dan rahmat itu bahawa memurah Allah Ta'ala atasku dengan ini nikmat. Maka dengan sebab daripada aku berselawat pada hari itu bersama-sama, Allah ampun, Allah terimalah taubat kami. Dengan sebab itulah bahagian aku ni hari ni Allah memurahkan, Allah kurniakan kepada aku ni nikmat daripada nikmat-nikmat syurga, nikmat akhirat ataupun nikmat kubur. Tengok nah, ni kata hebat selawat Nabi SAW. InsyaAllah kita tengok satu lagi ayat ni. Yang ada hak baru tengok tu, kita buka kita tengok kita Ad-Durrun Nafis pada muka 38. Satu cerita lagi, dan dihikayatkan pula. Ada kisah pula bahawasanya seorang perempuan ada baginya seorang anak yang melampaui atas dirinya, yakni yang macam tadilah. Dia panggil banyak buat maksiat lah. Seorang perempuan ni dia ada seorang anak yang melampaui atas dirinya, atas diri anak tu, melampau dengan mengerjakan kejahatan. Dia suka buat jahat. Ada perempuan ni dia ada anak yang suka buat jahat. Dan adalah ibunya itu menyuruhkan dia akan dia anak tu. Ibu suruh anak tu menyuruh dengan tu dengan situ takluk pada kata menyuruh lah. Menyuruh dengan berbuat kebajikan dan melarangkan dia akan anak tu daripada mungkar itu. Jadi ibu ni lah tak berhenti duk larang, tak berhenti duk suruh buat baik, tak berhenti lah duk larang buat maksiat, ingkar hak anak duk tengah buat tu. Dan bermula qada
dan qadar itu mengerasi atasnya, mengerasi atas anak dengan kejahatan. Tapi takdir Allah nak buat macam mana? Takdir Allah tentu dia buat jahat lagu tu. Walaupun dah usaha lagu mana tu, lagu tu tak apalah. Maka mati ia anak tu di dalam demikian itu, yakni demikian kejahatan. Mati tu pula dengan ketiadaan taubat, yakni tak dan nak bertaubat, yakni pada zahir, sebab taubat ni dia sebenarnya amal hati. Cara ingkar lah kata bab tu, kata rukun taubat antaranya iqlaq, tinggal serta merta maksiat, an-nadam, penyesalan, dan al-azmu, azam hati tak mau buat dah. Tu rukun taubat. Ada rukun tu insya-Allah. Maka tu semua kerja hati tu. Adapun istighfar, ucap istighfar, sembahyang sunat 2 rakaat tu semua dia panggil amal-amal yang sunat apabila kita bertaubat. Jadi ni pada zahir tak ada taubat apalah. Mati dia tu. Maka dukalah, sedihlah ibunya kerana demikian itu, yakni mati anak tu dengan tiada bertaubat pada zahir tu. Kemudian melihat ia ibu akan dia anak, dia dalam tidurnya, dalam mimpi jugalah. Ibu tu tidur, main anak dalam mimpi. Ia di dalam azab, anak tu duduk dalam keadaan kena azab. Jadi maka bertambah-tambahlah dukanya, sedih lagilah hak simak tu tengok anak kena azab dalam mimpi tu. Maka tak kala kemudian daripada satu masa, lepas satu ketika, melihat pula, yakni tengok pula dalam mimpi ia ibu tu akan anak di dalam kelakuan yang elok. Ni kot ni pula dah. Tengok lagu mana hari tu mimpi tengok anak kena azab, tiba-tiba tengok elok pula. Padahal ia di dalam kesukaan, duduk dalam keadaan seronok pula. Jadi kita pun jadi muskil juga lah. Kok mana ni? Maka tertanyalah ibunya. Maka bertanyalah ibunya daripada halnya, daripada kelakuan anak tu. Dan berkata baginya, bagi anak tu, aku lihat dulu diazabkan di kau. Kok mana ni? Mak dia kata dalam mimpi kat anak dia. Dulu masa mula mimpi tu mak tengok hang duk kena azab. Kemudian pula aku lihat engkau diberikan nikmat pula dah. Beri keseronokan, kenikmatan. Kok mana ni? Mak dia tanya. Maka berkata jawab anak, lalu seorang laki-laki, makna lalu lalang tu, maksud lalu. Satu hari ni lalu, telah lalu seorang laki-laki atas dunia, atas bumi. Lalu seorang laki-laki yang melampaui ia lelaki tu atas dirinya. Maknanya laki ni pun jahat juga. Satu hari lalu laki-laki hak jahat dengan perkuburan. Dia lalu di kawasan perkuburan, dia panggil maqbarah. Maqbarah. Yang aku padanya, pada kubur tu, aku ditanam di situ. Maka menilik ia kepada segala kubur. Dia tengok, fikir. Dia tengok tilik dengan maksud fikir lah. Tengok, dia berhenti di kubur, dia tengok kubur, dia fikir di kubur. Dan fikir ia lelaki hak lalu tu pada segala huru-hara akhirat. Tiba-tiba dia teringat kepada akhirat. Dan mengambil iktibar, ia lelaki tu, dia ambil iktibar pengajaran dengan segala orang yang mati. Hak laki hak lalu di kubur tu, dia tiba-tiba Allah campurkan keinsafan dalam hati dia. Lalu dia fikir pasal akhirat, dia fikir pasal keadaan orang mati. Lalu maka menangis ia lelaki. Sebab tu Nabi SAW suruh kita ni memperbanyakkan mengingati benda yang memutuskan kelazatan dunia, itulah kematian. Maka dia bila lagu tu dia insaf, Allah campurlah hati dia keinsafan. Menangis ia atas segala kesalahannya dan menyesal ia atas segala dosanya, dan taubat ia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubatnya. Laki hak duduk di kubur, duduk tengok kubur tu, dia insaf bertaubat kepada Allah. Selepas tu kemudian membaca ia akan Quran, dia baca ayat Quran dan selawat ia atas Nabi SAW. Dia selawat 10 kali kepada Allah. Maaflah engkau. Selawat atas Nabi SAW 10 kali. Dia selawat ke atas Nabi 10 kali. Kemudian membaca pula ia selawat yang ke-11. Dia baca selawat yang ke-11 dan dihadiahkan pahalanya. Pahala selawat yang hak ke-11 tu, pahala selawat dan baca Quran tu, dia hadiah bagi ahli perkuburan itu. Dia tempat kubur maqbarah, kawasan perkuburan, dia berhenti tu, dia baca selawat, baca Quran, dia hadiahkan satu selawat, 1 kali selawat dia hadiah kepada ahli kubur dan ayat Quran. Maka dia hadiahkan pahala itu atas kami, yakni ahli kubur sekalian. Hadiah pahala tu bagi kami. Maka mengenakan daku, maknanya
dikenakan kat aku ni, diberi kepada aku ni satu juzuk daripadanya, yakni satu bahagian daripadanya, daripada pahala selawat tu. Tengok nak, baru satu sekali selawat dalam keadaan ikhlas sungguh kerana Allah. Dia dapat satu bahagian je, maka mengampunlah Allah Subhanahu wa taala bagiku, dan dapatlah bagiku tu daripada nikmat barang yang engkau lihat hai ibuku. Tu semua dalam mimpi tu. Dalam mimpi dia kata, dia kata ke mak dia. Pasal tu, sebab tu dulu mula-mula mak tengok cik dalam kubur ni kena azab. Kali kedua mak tengok cik ni kena dapat nikmat pasal ada seorang yang bertaubat kepada Allah, duduk di sisi kubur, baca Al-Quran dan baca selawat 11 kali. 10 kali dia berselawat untuk diri dia, sekali dia selawat untuk sedekahkan pahala kepada ahli kubur. Tengok dengan sekali lagu tu saja, hak bahagian pahala yang dia sedekah daripada sekali selawat dan Quran tu, boleh ke aku sikit. Bila boleh ke aku sikit ni lah, aku dapat nikmat Allah ampunkan aku hari ni. Sabit kawan tu lah. Tengok tu faedah banyak kita boleh ambil. Sebab itulah kita banyak-banyak selawat ke atas Nabi SAW. Kita sedekahkanlah kepada ibu bapa kita yang dah tak ada ke, ataupun adik-beradik dan guru kita, insya-Allah. Ketahui olehmu bahawa selawat atas Nabi itu SAW cahaya dalam kubur. Selawat ke atas Nabi itu boleh jadi cahaya dalam kubur dan mengkafarahkan bagi dosa, boleh menghapuskan dosa, dan rahmat. Jadi sebab rahmat bagi segala yang hidup dan yang mati. Inilah kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi ada lagi kisah-kisah pendek di sini ni. Jadi insya-Allah kalau ada masa, luang masa, kita akan baca lagi lah. Kerana asar pun dah hampir dah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah mudahkan kepada kita ni amal untuk berselawat ke atas Nabi SAW. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun hakikatnya semua adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang menonton pada petang ni.